Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Bertemu kembali dalam wacana ilmu matematik GSSM tingkatan 3. Hari ini kita akan sambung dengan perbincangan kita dalam bab 9 garis lurus bahagian yang keempat. Jom kita saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahagian keempat, tajuk garis lurus, kita akan membincangkan mengenai kecerunan garis selari. Okey, kita perhatikan paparan seterusnya. Okay, apa yang kita boleh perhatikan kat sini? Okey. Ya, semua adalah garis selari. Ada 5 garis selari. Okey, cuba kita lihat pula kepada persamaan garis lurus ini. Okay, persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga, persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Apa kesamaan dalam persamaan ini? Okay, nilainya 2. 2 ni sama semua kan? 2 yang depan X ni. Apa nilai 2 depan X ni dalam persamaan? Ya, dia adalah kecerunan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan mengenai garis lari dan juga kecerunan dalam rajah ini? Ya, garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Semua kecerunan dalam persamaan garis lurus ini adalah sama dan garis lurus yang terbentuk dalam graf ini adalah selari. So, kesimpulannya kecerunan yang sama, garis lurus adalah selari. Macam mana kita nak buktikan melalui pengiraan? Okay, ini kita lihat rajah. Kita nampaklah dia garis selari dan kita nampak dia punya kecerunannya yang sama. Bagaimana kita nak buktikan melalui pengiraan? Jom kita saksikan contoh yang pertama. Okey, kita tentukan sama ada pasangan garis lurus yang diberikan ini adalah selari atau tidak. Pertama, kita kena tentukan. Kita kena tentukan bahawa nilai M dia, okey, nilai dia M dia iaitu nilai kecerunan dia adalah sama. Nilai M dia mesti sama. Okey, kita tengok persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama kat sini, nilai M dia ialah 2. M dia nilai dia ialah 2. Mudah bagi kita kalau kita nak cari nilai kecerunan dia, kita tukar persamaan tu ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M tu ialah kecerunan. Jadi persamaan pertama dia dah diberikan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, nilai M ialah 2. Jadi kita perlu tukar persamaan yang kedua dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi cikgu salin balik 8X tolak 4Y sama dengan 5. Kita tukar kedudukan dia. Negatif 4Y sama dengan 5 tolak 8X. Y sama dengan 5 bagi negatif 4 tolak 8X per dengan negatif 4. Okey, kita susun balik. Y sama dengan negatif dengan negatif akan jadi positif. 8 bahagi 4 akan dapat 2X tolak yang belakang, yang depan ni kita pindahkan ke belakang, 5/4. So kat sini kita dapati untuk persamaan yang kedua, nilai M dia, nilai M dia ialah 2. Nilai M dia ialah 2. Jadi kita dapati persamaan yang pertama, nilai M dia dah 2. Persamaan yang kedua, nilai M dia ialah 2 juga. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Bahawa Y sama dengan 2X tambah 1 selari dengan selari dengan tak muat pula. Cikgu tukar balik.
selari dengan 8x tolak 4y sama dengan 5. Okey, ini contoh yang pertama. Bagaimana kita nak menentukan pasangan kelurus yang diberikan tu adalah selari ataupun tidak, dengan mencari nilai M dulu, pastikan sama atau tidak, dan kita tukar persamaan yang diberikan ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C supaya kita dapat cari nilai M-nya. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Sama juga keadaannya, kita tentukan sama ada pasangan kelurus yang diberikan ni adalah selari atau tidak. Kita kena perhatikan nilai M. Perhatikan nilai M dia pasti sama. M ini merujuk kepada kecerunan. Okey, untuk persamaan yang pertama, nilai M dia kita dah dapat sebab dia dah tukar ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dia berikan dalam bentuk itu. Jadi nilai M dia ialah negatif 3. So kita ubah Y. Okey, ubah Y ataupun kita lihat persamaan yang kedua. Untuk kita ubah Y kan dia menjadi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, dia beri persamaan dia 9x tambah 2y sama dengan 12. So kita gantikan ataupun kita tukar tempat. 2y sama dengan 12. 9x positif akan jadi negatif ataupun tolak 9x. Jadi y sama dengan 12 bahagi 2, pindahkan 2, tolak 9 per 2x. Okey, kita susun balik. Y sama dengan negatif 9 per 2x tambah 12 bagi 2 dapat 6. So kini kat sini kita lihat nilai M dia ialah negatif 9 per 2. Jadi kalau nilai M dia tak sama, adakah dia selari? Tidak. So kita akan buat kesimpulan, iaitu Y sama dengan negatif 3x tambah 4. Persamaan ini tidak selari dengan garis lurus 9x tambah 2y sama dengan 12. Itu contoh yang kedua selesai. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, dalam contoh ini dia nak kita tentukan, soalan ini nak kita tentukan nilai K bagi pasangan garis lurus, pasangan garis selari. Okey, kita dah lihat di awal tadi, untuk tentukan sama ada garis tersebut selari atau tidak, kita boleh lihat pada nilai M dia. Nilai M dia mesti sama. M ini merujuk kepada kecerunan. Okey, dia beri persamaan 3x tambah KY sama dengan 4 dan juga 2x tambah Y sama dengan 3. So, kedua-duanya ni belum lagi ditukar ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kenapa nak tukar? Sebab senang kita nak lihat nilai M-nya. So, kita tukar satu persatu. Okey, kalau cikgu nak tukar yang 2x dulu ya, sebab yang ni lengkap. Yang persamaan pertama ni dia nak cari nilai K. Kita tukar dulu yang persamaan yang kedua ni, iaitu 2x tambah Y sama dengan 3. Jadi Y dia ialah 3 tolak 2x. Jadi kita susun balik, negatif 2x tambah 3. Jadi nilai kecerunannya kat sini ialah negatif 2. Jadi kita kena bentukkan persamaan yang lagi satu untuk mencari nilai kecerunan dia ialah negatif 2. Okey, persamaan yang lagi satu ialah 3x tambah ky sama dengan 4. Okey, kita susun ky sama dengan 4. Pindahkan 3 ni positif, jadikan tolak. Tolak dengan 3x, kita susun balik. Ky sama dengan negatif 3x. Okay, negatif 3x tambah 4. Jadi y sama dengan negatif 3 per kx tambah 4 per k. Okay, kita abaikan 4 per k yang belakang ni. Kita
cuba lihat nilai kecuranannya. Okey, nilai kecuranannya. Jadi kat sini untuk membentuk garis lari, kita kena pastikan bahawa nilai M dia sama. Jadi kat sini dia dah nyatakan dua garis lurus ini selari. So kita kena samakan dia punya kecurangan, iaitu negatif 3 per K. Nah, dia mesti sama dengan negatif 2. Okey, kita cuba cari nilai K ni. Kita tukar tempat. Okey, kita pindahkan K sebelah kanan, negatif 2 pindah ke sebelah kiri. Jadi negatif 3 per negatif 2 sama dengan K. Jadi K sama dengan negatif-negatif akan jadi positif 3 per 2. Jadi nilai K dalam soalan ini ialah 3 per 2. Itu saja perkongsian cikgu dalam episod kali ini. Jangan lupa nyatakan sokongan anda terhadap video karya cikgu dengan menekan butang like dan juga subscribe. Cikgu doakan anda semua berjaya dengan cemerlang dalam subjek matematik. Ingat, matematik itu mudah, matematik itu indah. Nantikan episod cikgu di lain waktu. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.